Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita telah masuk ke minggu yang ketiga pada tahun 2021. Okey, tajuk yang kedua yang saya akan ajar dalam bahagian pendidikan Islam. Okey, bahagian hadis. Okey, tajuk dia adalah sedekah kunci kebaikan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 60 hingga 68, pelajaran 9. Okey. Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan sedekah, okey, dan apa kaitannya dengan kebaikan. Okey, objektif pembelajaran yang awak akan dapat pada hari ini selepas selesai awak belajar pada tajuk ini, murid dapat menyatakan terjemahan hadis dengan betul dan jelas. Okey, jadi awak kena pastikan yang awak dapat nyatakan terjemahan hadis ni dengan betul. Dan kemudian awak juga dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis dengan betul secara individu. Setiap orang mesti dapat nyatakan dan menjelaskan sekurang-kurangnya 2 amalan sedekah yang ada dalam hadis. Yang ketiga, murid juga dapat merumuskan 2 pengajaran hadis dengan betul dan jelas secara individu. Okey, ini adalah 3 objektif yang awak dapat selepas selesai awak belajar pada hari ini. Okey, jadi saya nak bawa satu hadis daripada hadis riwayat Tirmizi. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Okey, sebagaimana kita tahu, api ni bila kita nak memadamkan api kita perlu guna air. Okey, jadi kita ni sebagai seorang manusia, kita memang tak boleh lari daripada buat dosa. Kita memang dah secara fitrahnya kita akan melakukan dosa. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk memadamkan dosa tersebut ataupun untuk menghilangkan dosa tersebut, jadi kita paling senang adalah bersedekah. Sebab apa? Sebab bila kita bersedekah, kita dapat bantu orang. Bila kita sedekah, kita dapat menyucikan kita punya dosa balik. Jadi kena perbanyakkan sedekah awak lah. Okey. Hadis yang kita akan belajar pada hari ini ada 4 perkara yang saya akan rungkaikan. Yang pertama sekali kita akan tengok kepada hadis dan maksud dia. Okey. Yang kedua kita akan pergi secara mendalam tentang sedekah. Okey. Yang ketiga kita akan tengok satu persatu amalan sedekah yang dinyatakan di dalam hadis dan apa kelebihan yang awak akan dapat bila awak mengamalkan sedekah amalan sedekah tersebut. Okey. Dan yang terakhir sekali, seperti biasa, kita akan tengok apa yang dapat kita belajar daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini. Okey, itu adalah 4 perkara yang kita akan tengok. Alright. Yang pertama sekali, jom kita tengok pada hadis dan terjemahannya. Saya akan bacakan hadis yang mana bertajuk sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibah sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Okey. Apa sebenarnya hadis itu bermaksud? Kita tengok satu persatu ya. Okey. Hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini apa yang Nabi Muhammad sebut bukan saya yang sebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Bermaksud setiap sendi di tubuh badan manusia itu ialah sedekah baginya. Kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak nyatakan yang apabila kita nak buat sedekah, tak semestinya kita kena ada duit RM2 yang banyak. Tak semestinya kita perlu jadi seorang yang kuat untuk bantu orang. Tak. Okey? Apabila awak seorang manusia, setiap sendi di tubuh badan awak ni boleh menjadi sedekah. Bukan saya bermaksud derma organ. Okey? Itu bukan maksud saya. Maksud saya kat sini awak boleh buat sedekah dengan apa cara sekalipun.
Okey, awak boleh sedekah dengan bantu orang, awak guna tangan untuk bantu orang. Awak boleh guna sedekah, awak boleh buat sedekah dengan berjalan ke masjid. Okey. Awak boleh buat sedekah dengan apa? Dengan bantu orang untuk mendengar sesuatu contohnya. Okey, awak boleh tolong orang, awak boleh buat sedekah juga contohnya awak tolong orang buta lintas jalan. Okey, nampak tak kat situ? Okey, awak setiap sendi dekat tubuh badan awak ni boleh jadi sedekah. Okey, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, maksudnya setiap hari yang terbit padanya matahari. Setiap hari awak boleh buat sedekah. Setiap masa, anytime, everywhere awak boleh buat sedekah. Okey, ini yang Nabi Muhammad nak maksudkan. Ta'dilu bainal ithnaini sedekah. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang sedang bertelingkah. Maksudnya awak tolong mendamaikan orang yang sedang bergaduh, itu juga dikira sebagai sedekah. Okey. Sedekah bukan bermaksud awak bagi duit ke orang je sedekah, awak tolong orang miskin je sedekah, tak. Awak tolong orang yang sedang bergaduh juga dikira sebagai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Okey, awak kena ingat hadis ni adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Muhammad, orang manusia bila mereka nak bergerak ke satu destinasi, mereka akan menggunakan binatang tunggangan biasanya. Okey? Sepertinya unta, kuda dan sebagainya. Jadi agak sukar untuk menaiki binatang tunggangan ataupun tunggangan dia tu untuk seseorang yang contoh orang tua, perempuan ataupun yang seangkatan lah dengannya. Jadi bila kita membantu seseorang untuk menaiki tunggangan, itu juga dikira sebagai sedekah. Untuk zaman sekarang mungkin saya rasa awak rasa buat apa nak tolong orang naik kereta contohnya kan. Kalau orang tu mampu naik sendiri, tak ada pun orang minta tolong kan naik kereta. Tapi kita boleh tolong, contohnya orang tua nak naik bas, ataupun kita boleh tolong kanak-kanak dan sebagainya. Okey, benda tu tak menjadi masalah pun. Okey. Seterusnya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, ataupun kamu mengangkat barang ke atas tunggangannya juga ialah sedekah. Okey, awak tak bila awak tengok orang bawa barang banyak-banyak kan, awak tolong angkat barang ke atas kenderaan dia, ataupun awak tolong angkat barang yang banyak kan, orang tua ke, orang mengandung ke kan, itu juga dikira sebagai sedekah. Jadi kat sini saya boleh simpulkan ada 3 sedekah yang dinyatakan dalam hadis yang awak boleh lakukan. Ini amalan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wal kalimatut thayyibah sedekah. Perkataan yang baik juga ialah sedekah. Okey, bukan setakat kita tolong orang je. Kita bercakap perkataan yang baik juga dikira sebagai sedekah. Bukan main-main Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah yang kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Awak nak pergi surau, nak pergi masjid, nak solat. Setiap langkah itu dikira sebagai sedekah. Okey, wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah, dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan juga ialah sedekah. Jadi kalau awak nampak ada kayu ke, ada batu yang tajam ke dekat bahaya, awak alihkan dia, juga dikira sebagai sedekah. Okey, bukan biasa-biasa sedekah ni boleh jadi macam-macam. Okey, so kita pergi pula kepada maksud sedekah. Tadi awak dengar yang tu pun dikira sedekah, yang ni pun dikira sedekah. Sedekah tu apa sebenarnya? Okey, so kita masuk sedekah dari segi bahasa. Secara ringkasnya, sedekah ini adalah pemberian. Okey, awak bagi sesuatu, tak kisahlah awak bagi barang ke, awak bagi khidmat ke, awak bagi masa ke, awak bagi tenaga ke, itu dikira sebagai pemberian. Kita pergi pula kepada maksud yang lebih mendalam, iaitu maksud dari segi istilah. Sedekah itu bermaksud sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Awak beri sesuatu kepada seseorang bukan semata-mata awak nak dapatkan pujian, bukan semata-mata awak nak dapat nampak hebat, tetapi sebab awak nak dekatkan diri awak kepada Allah. Contohnya awak nak Allah terima amal ibadat awak, awak nak Allah sayang kepada awak, jadi awak nak dekatkan diri awak kepada Allah SWT, itu dikira sebagai sedekah. Okey, apa sahaja benda yang awak buat, awak beri kepada orang, barang ke, masa ke, tenaga ke, awak buat semata-mata sebab awak nak dapatkan rahmat Allah. Sebab apa? Sebab awak nak Allah pandang awak. Semuanya disebabkan Allah, bukan sebab manusia. Itu dikira sebagai sedekah. Okey, so dalam hadis tadi sebenarnya ada beberapa amalan sedekah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tengok
apa amalannya dan juga apa kelebihan yang awak akan dapat bila awak buat. Okey, yang pertama berlaku adil dalam tindakan. Bermaksud bila awak nak menyelesaikan sesuatu perkara tu, awak tak berat sebelah. Awak bukan berpihak kepada kawan awak contohnya. Jadi awak berlaku adil. Awak berlaku adil ini adalah yang bila mana awak bagi hak yang pada orang yang betul. Okey, pada orang yang betul-betul kalau orang itu benar, awak jadikan dia benar. Okey, bukan menafikan hanya semata-mata kerana awak nak sebab awak nak defend kawan awak dan sebagainya. Okey, so tak boleh. Jadi berlaku adil itu dikira sebagai amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Okey, yang kedua, mendamaikan orang yang sedang bertelingkah. Bukannya awak jadi batu api. Okey, yang ketiga, bantu orang naik kenderaan. Yang keempat, awak tolong orang angkat barang. Yang kelima, ucap perkataan yang baik-baik. Puji orang. Okey, bukan mencarut, bukan hina orang dan sebagainya lah. Okey, yang keenam, awak berjalan untuk menunaikan solat. Tak kisahlah nak pergi ke surau ke masjid ke. Bila awak berjalan untuk menunaikan solat dan mengabdikan diri awak kepada Allah SWT, itu juga setiap langkah dikira sebagai sedekah. Yang terakhir sekali, awak hilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Okey. Apa kelebihan yang awak akan dapat bila awak berlaku adil terhadap dua orang yang sedang bertelingkah? Yang pertama, awak dapat halang daripada kedua-dua pihak tu melanggar perintah Rasulullah. Rasulullah SAW melarang kita untuk bertelingkah ataupun bergaduh selama 3 hari. Jadi kita dapat menghalang daripada terjadinya perkara tersebut bila kita dapat mendamaikan orang. Okey, dan yang kedua, kita dapat mententeramkan hati kedua-dua belah pihak. Bila kita berlaku adil, kita tidak akan menyebabkan porak-peranda lah. Okey, jadi kita akan membuat semua orang gembira. Okey, kita tolong orang angkat kenderaan ataupun kita tolong orang menaiki kenderaan ataupun kita tolong angkat barang. Jadi apa yang kita akan dapat kelebihan dia, memberi keselesaan lah, okey, kepada orang yang memerlukan bantuan dan kita dapat ringankan beban. Okey. Kita ucap perkataan yang baik, mestilah orang akan suka dengan apa yang kita sebut. Jadi kita menenangkan hati pendengar dan kita akan menampilkan imej dan peribadi yang bagus. Okey? Dan kita akan mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan dan sebagainya lah, salah faham dan sebagainya. Okey, dapat menyuburkan budaya komunikasi berkesan. Ini bermaksud apa yang kita bercakap orang faham dan benda itu tidak berlakunya salah faham. Okey. Berjalan untuk menunaikan solat, dapat tingkatkan darjat awak, okey, dan dihapuskan dosa. Bila kita berjalan ke masjid ataupun surau dalam keadaan yang berwuduk. Dan insya-Allah kita akan diberi cahaya yang sempurna dalam kegelapan akhirat dan kelak. Kerana apa? Kerana kita berjalan dalam kegelapan subuh. Okey, yang ketiga, berpeluang melaksanakan sedekah yang lain. Sebab apa? Bila kita berjalan pergi ke masjid untuk solat ataupun pergi ke surau untuk solat, kita dapat berpeluang untuk buat sedekah yang lain. Contohnya kita dapat mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Contoh lain, kita dapat bantu orang, kita dapat tolong orang lintas jalan, kita dapat bantu ramai lagi orang. Okey, jadi kita berpeluang untuk buat banyak lagi sedekah lain. Jadi dalam 3 in 1 tu kita dapat banyak pahala. Okey, seterusnya dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebab apa? Sebab kita berjalan. Okey, bukannya makan tidur je. Ada yang terasa ke? Okey. Seterusnya, menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan, menunjukkan keimanan kita terhadap Allah SWT. Dapat mengurangkan risiko kemalangan dan yang pasti kita akan membuatkan pengguna jalan itu rasa selesa. Okay. So, apa yang dapat kita belajar ataupun dapat kita simpulkan daripada hadis ni? Okey, ada 6 perkara yang saya nak highlightkan kat sini. Yang kita dapat simpulkan daripada hadis yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama sekali, kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang kita ada untuk tolong orang lain supaya kita jadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang betul-betul mengabdikan diri dia hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Okey, yang kedua, kita hendaklah mendamaikan orang yang sedang bergaduh kerana setiap mukmin itu bersaudara. Kita jangan jadi batu api, okey, yang menyebabkan bergaduhnya seseorang muslim. Okey, yang ketiga, kita hendaklah membantu orang menaiki kenderaan ataupun tolong mengangkat barang-barangnya supaya bila kita tolong orang, Allah akan ringankan juga urusan kita, Allah akan permudahkan juga segala urusan kita. Okey, yang keempat, kita hendaklah sentiasa bercakap
hal-hal yang baik, kerana itu menunjukkan tanda keimanan kita kepada Allah SWT dan juga pada hari akhirat. Awak kena ingat dan yakin. Okey, kuasa Allah itu sangat besar. Okey, kuasa Allah sangat kuat. Okey, kita kena yakin dengan Allah SWT. Okey, yang kelima, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilatnya. Okey, untuk musim sekarang mungkin agak sukar untuk awak nak solat berjemaah di masjid. Okey, mungkin ada beberapa masjid yang ditutup. Okey, jadi tak ada masalah. Awak boleh solat berjemaah di rumah. Kerana apa? Kerana solat berjemaah ni kat mana-mana pun boleh. Awak tetap akan dapat pahala 27 kali ganda. Okey, yang keenam, kita hendaklah berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan agar tidak memudaratkan orang lain. Jadi kita tolong daripada berlakunya suatu perkara yang tidak diingini. Okey. Okey, itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun yang awak kurang faham, awak boleh tanyakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.